Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada kuliah yang terakhir, iaitu kuliah dekolonisasi. Okey, Prof, apakah maksud dekolonisasi sebenarnya? Baik, dekolonisasi adalah satu istilah yang berkait rapat dengan kolonisasi. Jadi, kalau kita fahami apa yang kita maksudkan dengan kolonial ataupun kolonisasi, sudah tentulah kita dapat memberi pengertian kepada istilah yang derivatif, iaitu dekolonisasi. Dengan kolonisasi kita maksudkan satu keadaan di mana kita takluk kepada penjajah, sama ada dari segi fizikal, material ataupun dari segi pemikiran dan dari segi intelektual. Dan keadaan yang digambarkan oleh dekolonisasi pula adalah keadaan yang sebaliknya, iaitu pembebasan daripada keadaan di mana kita dijajah dari segi material dan juga dari segi mental atau pemikiran. Jadi umumnya dekolonisasi merujuk kepada suatu keadaan atau proses di mana kita dapat membebaskan diri dari pengaruh kolonial. Bolehkah Prof jelaskan tentang bagaimana pemikiran ahli falsafah barat ini telah mempengaruhi tindak tanduk manusia sehingga kan alam sekitar kita telah rosak? Baik, untuk memahami bagaimana keadaan sekarang ini wujud, iaitu keadaan di mana kita mendapati bahawa terdapat kemusnahan alam dan juga pengaruh-pengaruh kolonial yang masih ada dalam masyarakat kita pada hari ini, kita harus kembali kepada sejarah untuk melihat bagaimana perkembangan sejarah yang silam ataupun sejarah yang lampau yang berkaitan dengan pembangunan ataupun evolusi budaya dan masyarakat barat telah mempengaruhi keadaan yang wujud pada hari ini. Ini adalah kerana Barat adalah satu kuasa yang telah mempengaruhi sejarah dunia pada beberapa abad yang lepas ini, dan Barat telah melalui satu proses modernisasi yang begitu hebat dan pesat hingga mempengaruhi proses modernisasi di seluruh dunia, termasuk juga di bahagian dunia bukan Barat. Jadi kita perlu memahami akan perkembangan sejarah ini, dan saya akan jelaskan sedikit sebanyak apakah episod-episod dalam sejarah Barat yang telah membawa kepada keadaan modernity itu, dan juga masalah-masalah yang berkaitan dengan kemunculan modernity. Jadi kalau kita lihat sejarah Barat, kita akan dapati bahawa terdapat perkembangan seperti misalnya di abad ke-16 dengan munculnya zaman Renaissance, di mana keadaannya berubah daripada satu masyarakat medieval dan pemikiran medieval kepada satu pemikiran yang lebih terbuka dan lebih liberal, yang mula merujuk kembali kepada pemikiran Greek dan ahli-ahli fikir Greek, bukan saja dalam bidang falsafah tapi juga dalam bidang sastra, pemikiran dan sebagainya. Jadi zaman Renaissance itu biasanya dianggap sebagai zaman kebangkitan semula dari segi ilmu di Itali mulanya, kemudian merebak ke bahagian Eropah yang lain, dan ini juga boleh dianggap sebagai bermulanya proses sekularisasi di Barat. Kemudian di abad ke-17 pula kita lihat timbulnya apa yang disebut sebagai revolusi saintifik, iaitu satu revolusi yang membawa kepada kemajuan sains yang begitu besar, yang mendirikan asas bagi sains moden yang kita punyai pada hari ini. Jadi ini merupakan satu penambahan kepada kekuasaan Barat kerana ia melahirkan asas bagi pembinaan ilmu sains yang berkembang seterusnya. Kemudian di abad ke-18 pula terdapat satu lagi perkembangan sejarah yang begitu berpengaruh dan mempunyai kesan yang agak mendalam di dalam perkembangan ekonomi dunia, iaitu munculnya revolusi industri di Great Britain pada abad ke-18, dan bagaimana revolusi industri ini merebak ke bahagian-bahagian lain di Eropah, ke negara-negara Eropah yang lain, seperti negara Perancis, Jerman, Holland dan sebagainya. Dan pada abad ke-18 juga terdapat satu revolusi pemikiran melalui apa yang dinamakan gerakan Enlightenment di Eropah, di mana ahli-ahli falsafah seperti Immanuel Kant, John Locke dan David Hume
telah menyumbang idea-idea mereka ke arah suatu pemikiran yang lebih rasional dan lebih saintifik, dan bagaimana mereka menganggap bahawa penggunaan reason ataupun akal yang rasional dan penggunaan ilmu sains dan teknologi dapat membangun masyarakat Eropah ke suatu zaman yang lebih gemilang. Dan ini juga menandakan satu pembaharuan di dalam orientasi dan pemikiran masyarakat tersebut ke arah masyarakat yang sekular dan mementingkan perkembangan sains, teknologi dan juga pemikiran yang rasional. Dan ini semua adalah ciri-ciri modernity sebenarnya. Dan ini dipelopori oleh gerakan Enlightenment ataupun pencerahan di Eropah pada abad 18. Dan kalau kita lihat pula ke abad 19, kita dapati bahawa terdapat apa yang disebut sebagai revolusi industri yang kedua, yang mana revolusi industri yang kedua ini adalah lebih hebat lagi daripada revolusi industri yang pertama, dan terdapat teknologi-teknologi baru seperti penggunaan telefon dan telekomunikasi, seperti pembinaan kereta-kereta sebagai jentera pengangkutan, dan juga apa yang disebut sebagai penjanaan kuasa elektrik ataupun the power industry. Dan semua ini memerlukan ataupun bergantung kepada kemajuan di dalam ilmu sains, khususnya ilmu fizik, ya. Dan ini jelas menunjukkan bahawa apabila kita sampai ke abad ke-19, maka sains sudah mula bergabung dengan teknologi dan menghasilkan ataupun menyumbang kepada penciptaan teknologi-teknologi baru seperti teknologi telefon dan telekomunikasi dan seterusnya. Dan hingga ke abad ke-20 kita lihat trend teknologi development ini terus berkembang hingga menimbulkan teknologi-teknologi baru seperti sains komputer, teknologi komputer dan juga teknologi internet dan sebagainya, ya. Jadi ini semua adalah pengaruh-pengaruh yang datang daripada barat dan perkembangan-perkembangan yang datang daripada barat yang kemudiannya mempengaruhi budaya masyarakat dan perkembangan sejarah di seluruh dunia, ya. Dan satu cara di mana pengaruh itu tersebar luas ialah melalui proses kolonialisme, di mana negara-negara barat yang mempunyai kuasa baru itu dari segi sains, teknologi dan militer telah dapat menakluki negara-negara bukan barat dan mempengaruhi perkembangan mereka juga. Dan kalau kita lihat dari segi pemikiran falsafah, maka terdapat dua aliran utama, ya, yang mempengaruhi pemikiran barat ke arah perkembangan yang baru ini. Dan ia menandakan perubahan daripada pemikiran lama, bercorak lama, iaitu pemikiran bercorak medieval, kepada pemikiran yang bercorak moden. Dan dua orang ahli falsafah yang saya maksudkan ini, yang pengaruhnya ke atas modernity dan keadaan yang ditimbulkan ataupun permasalahan yang ditimbulkan oleh modernity, termasuk pemalasan terhadap alam sekitar, adalah Francis Bacon, seorang Inggeris, dan René Descartes, seorang berbangsa Perancis, ya. Dan itulah sedikit sebanyak akan keadaannya, di mana kita melihat bahawa perkembangan penting ini telah berlaku di barat dan telah mempengaruhi sikap dan pemikiran orang-orang barat yang akhirnya membentuk sikap mereka terhadap alam sekitar. Memandangkan Prof tadi ada sebut tentang dua tokoh utama iaitu René Descartes dan juga Francis Bacon, Lufan nak tanyalah Prof, bagaimana dua ahli pemikiran falsafah ini telah membuat sesuatu impak kepada kemusnahan alam sekitar? Boleh tak Prof terangkan? Baik, jadi kepada soalan mengenai pengaruh pemikiran ahli-ahli falsafah seperti Francis Bacon dan René Descartes terhadap kemelut yang telah wujud pada hari ini, termasuk kemelut pemusnahan alam sekitar, maka di sini saya akan cuba huraikan akan aspek-aspek pemikiran kedua-dua ahli falsafah ini, iaitu khususnya Francis Bacon dan René Descartes, bagaimana pemikiran mereka telah
mempengaruhi perkembangan ke arah kemusnahan alam yang wujud pada hari ini. Saya bermula dengan pemikiran Francis Bacon. Jadi Francis Bacon adalah seorang ahli falsafah Inggeris yang banyak menulis tentang perkembangan ilmu di dalam masyarakat barat, dan khususnya perkembangan ilmu sains dan juga teknologi. Berbeza daripada tanggapan terdahulu, iaitu misalnya yang terdapat dalam tamadun Greek dan juga yang terdapat di dalam masyarakat Eropah zaman pertengahan ataupun medieval, di mana fahaman mereka tentang ilmu sains itu ialah bahawa ilmu sains ataupun ilmu mengenai alam tabi'i itu bertujuan untuk memberikan kita kefahaman tentang alam tabi'i itu sendiri, dan di situ tidak ada penekanan terhadap aspek utilitarian ataupun kegunaan bagi ilmu yang dihasilkan itu. Jadi di sini ilmu cuma bertujuan untuk memberikan kefahaman tentang alam semula jadi, dan ianya bersifat teoretikal dan bukannya praktikal ataupun eksperimental. Tetapi Francis Bacon di dalam tulisan-tulisan falsafahnya telah mengubah persepsi ini terhadap ilmu, khususnya ilmu sains, dan mengatakan bahawa ilmu seharusnya memberikan kita hasil yang praktikal, bukan sekadar memberikan kita kefahaman ataupun ilmu pengetahuan mengenai alam sekitar. Iaitu tujuan ilmu dan tujuan menjana dan mencari ilmu bukan hanya untuk menimbulkan kefahaman terhadap alam, bukan sahaja untuk memenuhi sifat intellectual curiosity, tetapi lebih daripada itu untuk mendatangkan hasil-hasil yang praktikal yang boleh membawa kesan dari segi pembangunan teknologi yang membawa kepada kehidupan manusia yang lebih baik dan selesa, kerana teknologi-teknologi ini seharusnya membantu akan kehidupan manusia dengan menghasilkan alat-alat teknologi yang boleh memudahkan kehidupan manusia. Jadi Francis Bacon telah membawa satu aliran baru terhadap konsepsi ilmu dan tujuan ilmu itu, iaitu ke arah yang lebih praktikal, dan di sini dia mengaitkan dengan alam, iaitu membawa sikap yang baru di dalam pencarian ilmu manusia berhubung dengan alam. Apakah hubungan yang baru itu? Iaitu mengikut Francis Bacon, kalau kita lihat sejarah perkembangan ataupun sejarah evolusi manusia itu, ianya tangani oleh satu sifat yang di mana terdapat pertentangan, pertentangan di antara manusia dan alam. Dan di dalam pertentangan di antara manusia dan alam ini, manusia itu sering tewas, dan manusia itu dikuasai oleh alam. Misalnya adanya keadaan di mana terdapat bencana alam seperti gempa bumi, seperti banjir, yang semuanya memusnahkan masyarakat manusia, kehidupan manusia, kerana manusia gagal menangani masalah-masalah yang ditimbulkan oleh bencana alam misalnya. Jadi dia kan melihat hubungan manusia dengan alam itu sebagai suatu hubungan yang bertentangan, sebagai satu contestation, dan bagi mengatasi keadaan ini, bagi memberikan manusia the upper hand ataupun memberikan kelebihan kepada manusia di dalam pertarungan ini, maka manusia haruslah menggunakan ilmu pengetahuannya untuk menghasilkan teknologi-teknologi yang boleh membolehkan manusia menguasai alam. Jadi metafora menakluki alam, menguasai alam, mengawal alam, itu menjadi sepati dengan pemikiran
ahli falsafah seperti Francis Bacon, ya. Dan ini juga dimanifestasikan oleh Bacon di dalam pemikiran Bacon dalam bukunya The New Atlantis, ya, di mana beliau menggambarkan satu keadaan, iaitu terdapat ke satu pulau, tak silap saya Solomon's Island, di mana di pulau ini dijalankan kegiatan saintifik ataupun penyelidikan saintifik yang bertujuan untuk menghasilkan teknologi-teknologi yang boleh menyelesaikan masalah kehidupan manusia. Contohnya R&D ataupun penyelidikan di bidang agriculture ataupun pertanian yang boleh menghasilkan tumbuh-tumbuhan ataupun bahan makanan yang mempunyai khasiat dan hasil yang tinggi ataupun yield yang tinggi, yang boleh mengatasi masalah seperti kekurangan makanan ataupun famine ataupun kebuluran dan sebagainya. Dan juga teknologi-teknologi seperti di bidang kejuruteraan yang menghasilkan mesin-mesin yang boleh menjadikan hidup manusia lebih mudah dan selesa. Dan gambaran yang diberikan oleh Bacon ini jelas merupakan suatu pandangan jauh, kerana apa yang berlaku pada dunia sekarang ini ialah mereka menekankan akan R&D, Research and Development dan sebagainya, yang sudah pun digambarkan ataupun dibayangkan oleh Bacon pada abad ke-17 lagi, ya. Tetapi ini semua didorongi oleh suatu kuasa yang boleh dianggap oleh falsafah barat sebagai Faustian, ya, daripada satu drama oleh Goethe yang melibatkan karakter Faust. Faust ini adalah suatu kuasa yang ingin menakluki alam, ya. Dan ini menampakkan aspek maskulin, ya, di dalam pemikiran barat, iaitu keinginan manusia untuk menguasai alam itu. Dan Friedrich Nietzsche juga ada menyebut tentang ini. Dia menyebutnya dalam istilahnya the will to power, iaitu manusia ini haruslah mempunyai keinginan untuk menguasai, termasuk menguasai alam, alam semula jadi, termasuk menguasai alam manusia dan sebagainya. Dan ini jelas berbeza dari falsafah timur seperti falsafah Taoisme, di mana pendekatan mereka terhadap alam sekitar itu berbeza sekali, iaitu kehidupan manusia ini dan pemikiran mereka haruslah sealiran dengan pergerakan alam, iaitu falsafah flow with nature, dan bukannya menentang perjalanan alam. Tujuan falsafah Taoisme ialah untuk mencapai satu keadaan harmonis di antara manusia dan alam tabi'i yang dihuni oleh manusia. Dan ini jelas sekali berbeza dari pandangan Francis Bacon. Kedua, iaitu pemikiran René Descartes, falsafah yang dikemukakan oleh René Descartes juga mempunyai pengaruh terhadap kemelut dan keadaan yang timbul pada hari ini. Dan bagaimana ini berlaku, apakah aspek pemikirannya yang telah mempengaruhi keadaan semasa pada hari ini, ialah dari segi pandangan René Descartes mengenai apakah asas realiti ataupun apakah bentuk-bentuk realiti yang ada di dalam dunia ataupun dalam alam ini. Dan mengikut analisis falsafah Descartes, dia mengatakan bahawa realiti asas yang wujud hanyalah dua, iaitu diberi nama dalam bahasa Latin re cogitans, iaitu minda manusia, dan re extensa, iaitu alam jasad, alam fizikal. Dan Descartes tidak mengaitkan kedua-duanya ini, dan ini telah melahirkan apa yang disebut dalam ilmu falsafah barat sebagai the mind-body problem, iaitu Descartes mula memisahkan aspek jasad manusia dan aspek minda ataupun apa yang dikenali juga sebagai aspek kerohanian manusia. Dan tidak ada satu macam kehubungan yang harmonis ataupun bergabung di antara keduanya. Dan ia menimbulkan satu keadaan di mana jasad dan ruh itu dipisahkan dari segi pemikiran. Dan apakah
kesan tanggapan Descartes ini mengenai sifat realiti yang terbahagi dua tadi. Maka di sini apa yang wujud ialah satu keadaan di mana alam fizikal itu dianggap sebagai alam yang mati. Kerana apa? Kerana tidak lagi bergabung dengan aspek kerohanian, ya. Dan alam yang mati ini seperti mana juga jasad manusia yang sudah mati, iaitu mayat manusia, boleh diperlakukan mengikut kehendak manusia yang hidup, kerana yang mati itu tidak mempunyai nilai yang sama dengan yang hidup ataupun yang mempunyai gabungan dengan aspek kerohanian. Jadi ini mewajarkan mereka menganalisa, mengkaji alam sesuka hati mereka, kerana alam itu dianggap sebagai sesuatu yang neutral, ya, dan bukannya mempunyai satu macam perasaan ataupun semangat ataupun roh, ya. Dan alam yang sedemikian boleh dilihat sebagai sesuatu yang neutral, dan dengan itu boleh dikaji secara saintifik. Dan juga cara kita berhubung dengan alam itu sudah berubah. Kerana apa? Kerana kita berhadapan dengan sesuatu yang tidak bernyawa, dan dengan itu sudah tentulah sikap kita tidak sama terhadap alam berbanding dengan sikap masyarakat yang melihat alam itu lebih daripada sesuatu yang tidak bernyawa, iaitu bukan saja profane tetapi secret, yang mempunyai elemen-elemen sacredness dalam alam. Dan kalau kita lihat masyarakat tradisional ataupun kadang-kadang disebut juga primitif, mereka tidak melihat alam sedemikian, ya. Mereka melihat alam itu sebagai sesuatu yang hidup, ataupun alam itu dipenuhi ataupun dihuni dengan semangat-semangat, ya. Dan dengan itu alam itu bukannya sesuatu yang profane, iaitu tidak mempunyai aspek yang bersifat ketuhanan ataupun kedewaan, tetapi bersifat sacred, ya. Dan alam yang bersifat sacred itu sudah tentu akan diberi penilaian dan penghargaan yang lebih, penghormatan yang lebih, dan tidak boleh dilakukan sesuka hati manusia, ya. Jadi kita lihat bahawa analisis Descartes, ya, terhadap realiti, itu satu analisis metafizik, mempunyai kesan praktikal sebenarnya. Dan Descartes juga mempunyai fahaman apa yang dikatakan the mechanical philosophy. Mechanical philosophy di abad ke-17 dikaitkan dengan René Descartes juga. Dan di dalam mechanical philosophy ataupun falsafah mechanical ini, alam dilihat sebagai satu jentera yang besar, satu jentera yang besar, satu apa yang dikatakan oleh Newton sebagai a gigantic machine, ya. Dan alam ini cumalah jasad yang tidak bernyawa yang mengikut hukum-hukum alam, hukum-hukum fizikal, ya, yang terdapat umpamanya di dalam fizik Newton, ya. Jadi alam dilihat sebagai sesuatu yang begitu neutral dan malahan tidak bernyawa dan tidak mempunyai apa yang dikatakan aspek-aspek enchantment, aspek kesaktian, ya, yang begitu romantik dan nostalgic sekali, seperti yang difikirkan, ditanggapi oleh masyarakat primitif dan tradisional, ya. Dan alam dilihat sebagai sesuatu yang bersifat mechanical dan physical semata-mata, tidak mempunyai roh, cuma jasad, ya. Dan dengan itu segala keindahan di dalam alam ini tidak lagi diberi apresiasi yang sewajarnya. Sebalik, alam dilihat cuma sebagai salah satu sumber ataupun resource untuk dieksploitasi oleh manusia bagi kepentingan ekonominya. Dan inilah keadaan yang terdapat sehingga ke hari ini. Prof, bagaimanakah kita dapat membebaskan diri daripada pengaruh kolonial barat, dan kita perlu
ada pemikiran falsafah sendiri supaya kita dapat membangun negara kita menjadi acuan sendiri. Boleh tak Prof terangkan? Baik, bagi soalan yang terakhir bagi kuliah 8 ini, iaitu kuliah mengenai dekolonisasi. Soalannya ialah bagaimanakah kita boleh membebaskan dari pengaruh kolonial dan pada masa yang sama membangun ikut acuan kita sendiri tanpa dipengaruhi atau didasari oleh falsafah asing yang mungkin tidak bersesuaian dengan keadaan hidup dan masyarakat kita di sini. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, seperti terdapat dalam falsafah Bacon dan René Descartes, boleh menyumbang kepada kemusnahan alam. Jadi bagi saya, cara untuk kita membebaskan diri dari pengaruh kolonial dan mencipta kehidupan kita sendiri, cara hidup kita sendiri yang dapat mengatasi masalah-masalah yang ditimbulkan oleh legasi yang kita warisi dari Barat. Caranya ialah untuk kita membangunkan pemikiran kita sendiri, falsafah kita sendiri yang bersesuaian dengan keadaan tempatan, dan dengan itu dapat membina suatu falsafah yang mengikut acuan sendiri, yang tidak dipengaruhi oleh falsafah asing yang mungkin bersesuaian bagi masyarakat dan konteks mereka, tetapi jelas tidak bersesuaian dengan masyarakat dan pemikiran kita. Dan kalau kita lihat dari segi falsafah Barat yang terdapat dalam pemikiran Bacon dan Descartes, bukan saja ianya tidak sesuai kepada masyarakat kita, tetapi juga mana-mana masyarakat di dunia. Kerana apa? Kerana ia menyumbang kepada keadaan di mana alam itu dimusnahkan. Jadi masyarakat Barat juga tidak menerima akan akibat seperti ini, iaitu akibat kemusnahan alam, dan malahan mereka juga telah mengubah arah ke arah satu konsep pembangunan yang diberi nama sustainable development, yang berbeza daripada strategi pembangunan yang dahulu yang cuma mahu meningkatkan GNP negara ataupun hasil keluaran negara tanpa mengira kesannya terhadap alam sekitar. Jadi bagaimanakah kita boleh membentuk satu pemikiran dan falsafah sendiri? Baik, pertamanya kita harus membebaskan diri kita dari pengaruh pemikiran kolonial yang tidak mengambil kira akan falsafah selain daripada falsafah Barat, yang tidak mengambil kira akan ilmu tempatan ataupun kearifan lokal, kerana mereka menganggap bahawa semua ini adalah bertaraf lebih rendah daripada apa yang terdapat di dalam tamadun mereka. Jadi adalah tugas kita sendiri, ya, sebagai rakyat Malaysia, untuk membangunkan pemikiran dan falsafah kita sendiri dengan daya intelek kita sendiri, dengan menggunakan sumber-sumber pemikiran dan falsafah yang sudah sedia ada di dalam budaya dan juga agama kita. Dan antara elemen-elemen yang boleh saya kemukakan di sini di dalam usaha untuk membentuk satu falsafah baru yang bersesuaian dengan keadaan tempatan, yang boleh mengatasi masalah-masalah dan pengaruh falsafah negatif yang timbul dari pemikiran Barat itu. Saya sarankan beberapa elemen, seperti misalnya suatu falsafah yang mementingkan akan aspek ketuhanan. Dan aspek ketuhanan ataupun kepercayaan kepada Tuhan ini juga terdapat di dalam rukun negara kita sebagai prinsip yang pertama, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Dan ini mungkin berbeza dari Barat, kerana Barat sudah hilang kepercayaan kepada Tuhan. Walaupun tidak dinafikan bahawa Francis Bacon dan René Descartes juga mempunyai kepercayaan terhadap Tuhan dan keagamaan, namun demikian diinterpretasikan secara berlainan daripada apa yang kita fahami umpamanya di dalam agama seperti agama Islam, di mana kedudukan manusia
berhubungan dengan Tuhan dan kedudukan alam berbanding manusia dan alam dan Tuhan, itu adalah berbeza dari konsepsi maskulin seperti terdapat dalam pemikiran Bacon dan Descartes itu. Dan di sini kalau kita lihat konsep manusia di dalam Islam dan juga hubungan antara manusia dan Tuhan dan manusia dan alam, kita lihat bahawa Islam menganjurkan bahawa manusia ini cumalah wakil Tuhan ataupun khalifah Tuhan di muka bumi ini, dan juga manusia adalah hamba Tuhan. Jadi dua konsep utama ini berhubung dengan hubungan manusia dengan Tuhan, iaitu manusia sebagai hamba Tuhan, manusia sebagai khalifah Tuhan di muka bumi. Sebagai khalifah, manusia mempunyai tanggungjawab tertentu dan amanah yang harus dipikul, iaitu manusia tidak bebas untuk melakukan terhadap alam sesuka hatinya, tetapi sebaliknya manusia haruslah mentadbir alam ini mengikut hukum-hukum Tuhan, mengikut apa yang disuruh oleh Tuhan untuk kita melakukan terhadap alam ini. Maksudnya itu, kita boleh memakmurkan alam ini, tetapi kita tidak boleh memusnahkan alam ini. Dan di dalam Quran sering disebut tentang janganlah kamu melampaui batas. Dan bagi contoh-contoh mereka yang melampaui batas, dan yang melampaui batas ini juga termasuk mereka yang memusnahkan alam. Kerana manusia itu dibenarkan mendapat manfaat dari alam, misalnya melalui pertanian, melalui hasil pertanian, dan juga kalau difikirkan dalam surah Al-Hadid mengenai besi, juga dibenarkan menggunakan sumber-sumber alam semula jadi dengan sebaik mungkin. Misalnya besi digunakan untuk membuat senjata seperti pedang dan sebagainya bagi peperangan, ataupun baju yang dapat menahan daripada serangan, iaitu baju kalis serangan yang dibuat dari besi. Ini semua menunjukkan bahawa Islam tidak menentang akan pembangunan dan penghasilan teknologi. Cuma yang harus diberi pertimbangan ialah supaya pembangunan seperti itu yang menggunakan sumber alam tidak membawa kepada kemusnahan alam, ya. Seperti yang terdapat di dalam proses pemodernan yang dianjur oleh Barat, yang mempengaruhi seluruh dunia pada masa ini, ya. Dan satu lagi perkara ialah mengenai hubungan yang seimbang di antara Tuhan, manusia dan alam. Dan ini juga berkaitan dengan apa yang saya katakan tadi tentang peranan manusia di muka bumi ini berbanding dengan kedudukannya dengan Tuhan, ya. Iaitu manusia sebagai abdi dan juga sebagai khalifah. Apakah yang dimaksudkan dengan hubungan yang betul dan seimbang di antara Tuhan, manusia dan alam? Iaitu manusia haruslah memahami, ya, akan tugas dan kewajipannya di muka bumi ini, ya, mengikut apa yang disuruh oleh Tuhan. Dan manusia haruslah mempunyai hubungan yang betul dengan alam, di mana alam itu sebenarnya adalah juga ciptaan Tuhan, ya. Dan sebagai ciptaan Tuhan, ia tidak boleh diperlakukan sesuka hati manusia. Ianya bukannya sesuatu yang dianggap sebagai mati ataupun tidak bernyawa, sebagai jasad yang kaku, seperti mana terdapat di dalam pemikiran Descartes dan juga Bacon, ya. Jadi manusia itu harus juga menghormati alam dan menjalankan tanggungjawabnya terhadap alam seperti mana yang disuruh oleh Tuhan, ya. Jadi jika wujud satu keadaan yang harmonis di dalam hubungan antara Tuhan, manusia dan alam, maka sudah tentulah kita boleh membangunkan masyarakat di atas prinsip-prinsip etika yang tidak membawa kepada kemusnahan, sama ada kemusnahan alam ataupun kemusnahan manusia, ya. Dan manusia boleh mendapati manfaat daripada alam tanpa memusnahkannya, tanpa merosakkannya. Malahan idea seperti ini diiktiraf juga oleh Barat
jika kita melihat akan penekanan mereka sekarang ini terhadap apa yang dikatakan pembangunan lestari ataupun sustainable development, kerana mereka telah mula sedar bahawa tindak tanduk manusia melalui industri, pembangunan teknologi dan juga pembangunan senjata nuklear telah dan boleh merosakkan alam seterusnya, ya. Dengan adanya fenomena greenhouse effect dan global warming dan sebagainya, ini mengancam kesejahteraan kehidupan manusia di muka bumi ini, kerana masalah-masalah ekologi yang timbul hasil daripada tindak tanduk manusia yang tidak bertanggungjawab terhadap alam sekitarnya. Dan satu lagi elemen di dalam falsafah yang boleh kita bangunkan sebagai falsafah kita sendiri ialah falsafah sejahtera yang telah dijelaskan di dalam kuliah pertama, iaitu yang juga terdapat di dalam falsafah pendidikan negara, di mana di sini ditekankan akan hubungan yang seimbang di antara 4 perkara, iaitu jasmani, emosi dan juga rohani dan intelek, ya, ataupun singkatannya JERI, JERI. Jadi dengan adanya konsep yang sedemikian, pembangunan insan itu tidak berat sebelah. Ianya bukan hanya tertumpu kepada pembangunan material atau pembangunan ekonomi semata-mata, iaitu apa yang terdapat pada hari ini. Pada hari ini kita hanya mementingkan pembangunan ekonomi, dan sistem pendidikan juga dipacu oleh kemajuan ekonomi ataupun ke arah kemajuan ekonomi. Ini dapat kita lihat misalnya kursus-kursus di Institut Pengajian Tinggi dianjurkan ataupun dinasihatkan supaya berteraskan pasaran ataupun market driven education, market driven courses. Sudah tentulah kalau orientasinya adalah ke arah market driven courses, maka penempuan terhadap kursus-kursus humanities yang mementingkan pembangunan kerohanian, pembangunan intelek dan emosi tidak akan diberi perhatian yang sewajarnya, kerana semuanya haruslah bertujuan untuk menghasilkan ekonomi yang lebih mantap dan lebih maju, tetapi tidak mengirakan aspek kemanusiaan. Jadi semua perkara ini harus diambil kira di dalam usaha kita untuk membangunkan falsafah sendiri yang akan merupakan suatu strategi pemikiran yang lebih praktikal ataupun yang lebih realistik, maksud saya, di dalam menangani masalah-masalah sejagat dan juga masalah-masalah tempatan yang bersifat tempatan lokal. Misalnya adanya masalah persekaran alam sekitar yang berkaitan dengan jerebu yang hanya terdapat di bahagian dunia sebelah sini, iaitu di Asia Tenggara. Jadi itulah antara pandangan saya tentang bagaimana kita boleh membangunkan pemikiran intelektual kita sendiri dan falsafah kita sendiri, supaya kita tidak lagi tertipu, ya, oleh dunia barat yang kononnya menjanjikan suatu kehidupan yang berteraskan kepada kehidupan yang lebih progresif, yang lebih liberal dan juga pengkayaan ekonomi, tetapi hasilnya bukanlah seperti yang digambarkan ataupun diharapkan. Sebaliknya, ia telah, selain daripada pembangunan ekonomi, telah juga menimbulkan masalah-masalah yang agak serius terhadap alam sekitar, yang akan melupuskan apa jua advantage ataupun kelebihan yang diperolehi melalui pembangunan ekonomi. Dan ini harus kita awasi.